Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal muttaqin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia pada pagi ini. Dan insya-Allah sambungan daripada 40 amalan mudah menurut sunnah pada pagi ini, kita akan bahas satu doa, iaitu doa berkaitan dengan apabila takut bertemu dengan musuh ataupun penguasa yang zalim. Apa bacaan yang akan ataupun yang disunnahkan oleh Nabi untuk kita baca bila mana kita bertemu dengan musuh dan juga penguasa. Daripada Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika merasa gemetar apabila bertemu dengan musuh, baginda akan berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan Engkau di leher mereka agar kekuatan mereka tidak berdaya dalam berhadapan dengan kami, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abi Dawud dan dinilai sebagai hadis yang sahih. Jadi dalam hadis ni, apa yang jelas kita dapat tengok ataupun dapat lihat sini, bacaan bila mana Nabi ni dia nak menghadapi satu orang yang mana orang ni Nabi rasa gemetar, ada rasa sikit takut. Nabi ni bukanlah seorang yang penakut, cuma ada keadaan-keadaan sebagai seorang manusia ni kita nak berhadapan dengan satu orang, tambah pula dengan orang yang sudah menyatakan permusuhan dengan kita, dan tambah pula orang tu dia ada kuasa ataupun dia seorang penguasa. Wajar bagi seorang manusia ni dia ada rasa gemetar walaupun dia berani. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran, siri pertemuan orang-orang yang saleh ni nak bertemu dengan penguasa-penguasa yang jahat ataupun penguasa yang zalim, mereka menunjukkan mereka tu ada sedikit gemetar. Antaranya kalau kita tengok dalam Al-Quran Suratul Kahfi, Allah Ta'ala sebut dalam Suratul Kahfi bila mana 7 orang pemuda tu dia nak menghadap raja yang zalim yang mengaku dia Tuhan. Allah Ta'ala sebut, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ahada. Ayat tu Allah Ta'ala kata warabatna ala qulubihim, dan kami ikat hati mereka, idh qamu, ketika mana mereka berdiri untuk menyatakan batilnya pengakuan penguasa itu sebagai Tuhan, dan mereka menyembah Tuhan yang satu yang menjadikan langit dan bumi. Perkataan warabatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka, maknanya nak tunjuk pada kita, nak beri ketetapan bila mana berhadapan face to face dengan satu orang yang terkenal kezalimannya.
Allah Ta'ala beri kepada 7 orang pemuda ni berani, sehingga mereka kata lan nad'uwa, kami tidak akan berdoa ataupun menyeru kepada Tuhan selain Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selain daripada tu, kalau kita tengok dalam surah Taha, Allah Ta'ala cerita tentang antara doa Nabi Musa alaihi salam. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Katakanlah wahai Musa, wahai Tuhanku, isyrah li sadri, terangkanlah, lapangkanlah bagiku dadaku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan engkau bukakanlah simpulan pada lidahku. Yafqahu qawli, sehingga dia memahami kata-kataku. Daripada ayat ni, para ulama, para ahli tafsir, dia sebut kenapa Nabi Musa berdoa dengan doa ni. Ada 2 pendapat. Okay. Yang pertama mengatakan Nabi Musa ni dia satu orang yang tak berapa fasih bila mana bercakap. Maknanya dia punya percakapan ni telo sikit, dia punya percakapan tu. Okay. Ada riwayat Israiliyat kata lagu tu. Okay. Tapi satu riwayat lagi mengatakan Nabi Musa itu bukanlah seorang yang telo. Kan kita biasa dengar riwayat yang waktu dia kecil ni dia dipilihkan depan dia arak, lalu ditepis sehingga dia ambil bara. Itu ada riwayat yang kita biasa dengar. Tapi riwayat tu tidak dipersetujui oleh sebahagian besar para ulama. Okay. Sebab syarat utama bagi seorang Nabi dan Rasul ni, dia mestilah fatanah, iaitu yang kita belajar dia ni bijaksana. Dan salah satu bab daripada bijaksana ni ialah fasihul lisan. Lisan dia fasih. Mustahil bagi seorang Nabi, sebahagian mengatakan mustahil bagi seorang Nabi dan Rasul ni tak berapa fasih bercakap, tiba-tiba nak jadi utusan Tuhan. Dia mesti satu orang yang berkaliber dan boleh bercakap. Maksudnya percakapan dia difahami. Okay. Cuma doa Nabi Musa dalam surah Taha tu menunjukkan bahawasanya gementarnya dia nak menghadap Firaun yang ada kuasa. Sehingga dia berdoa, sehingga Allah Ta'ala suruh dia berdoa, Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan, engkau lapangkan dadaku, jangan aku bagi rasa kusut ataupun rasa macam serabut nak bertemu dengan dia ni. Wa yassir li amri, mudahkan urusan aku untuk aku sampaikan apa yang kamu perintahkan untuk aku sampaikan. Wahlul 'uqdah, dan engkau bukalah ikatan yang ada pada lidahku sehingga dia memahami apa yang ingin aku sampaikan. Itu nak tunjuk kepada kita bahawasanya sebahagian doa para nabi dan juga sebahagian keadaan orang saleh bila mana berhadapan dengan penguasa yang ditakuti ataupun digeruni. Hatta hadis yang kita baca tadi, hadis riwayat Abu Daud ni, Nabi bila mana rasa gementar untuk bertemu musuh, Nabi akan baca doa ni. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, kami jadikan engkau berada di leher mereka, yakni musuh-musuh dan juga penguasa yang zalim. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung denganmu daripada keburukan mereka. Tengok pengajaran hadis apa yang disebut kat sini. Disunnahkan bagi setiap muslim dengan doa ini ketika berhadapan dengan musuh. Maksudnya berhadapan dengan orang yang kita rasa dia ni ada kebolehan untuk mencelakakan kita. Tapi musuh yang betul-betul musuh, jangan tengok poli Roblox baca dah. JPJ Roblox baca doa ni, duk anggap dua tu musuh. Dia bukan nak balas dengan kita, dia just nak jaga jalan raya je. Tapi kita ni daripada jauh lagi nampak kereta bersusun, baca dah Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, dengan harapan kawan tu celaka. Okay. Dia tak, itu bukan musuh yang nyata. Musuh sini orang yang duduk dalam situasi perang, orang yang orang kata apa, duduk dalam keadaan yang tidak aman. Okay. Ataupun penguasa yang telah terkenal kezalimannya. Penguasa ni umum lah, maknanya mana-mana pemerintah. Okay. Tapi yang sudah terkenal kezalimannya, maknanya dah pernah dengar dia ni pernah penjarakan orang, bunuh orang apa semua, berjumpa dengan dia sebab kita ada urusan nak menyatakan pendirian kita. Macam apa ni, Imam An-Nawawi bila mana dia nak hantar surat kepada Malik Zahir Baibas,
khalifah yang memerintah pada waktu tu. Surat dia tu nak kritik pemerintah supaya jangan ambil harta rakyat untuk beli senjata untuk menentang Mongol ataupun Tartar. Habiskan dulu harta-harta perhiasan dalam istana tu, kalau tak cukup baru ambil yang rakyat. Sebab pada waktu tu Imam An-Nawawi tahu dayang-dayang istana khalifah ni memakai tali pinggang daripada emas dan perak. Kenapa tak guna yang tu dulu untuk mengguna ataupun untuk beli senjata? Jadi dia hantar surat tu, dia baca doa ni sebahagian riwayat. Dia hantar surat. Dia tak berhadapan pun, just hantar surat tu. Maknanya wajar seorang dia ada kegementaran dia bila mana dia nak berhadapan dengan orang-orang yang besar. Sebab takut orang reject ataupun orang boleh buat macam-macam pada dia. Tapi dengan izin Tuhan, Imam An-Nawawi tidak dikacau. Dia tidaklah mengalami tekanan-tekanan yang teruk tu sendiri. Ini menunjukkan berdoa dengan nama Allah untuk menjauhkan diri daripada musuh tidak menafikan tawakal. Poin dia nak beritahu pada kita, bila mana kita berdoa dengan doa ni, sebahagian ataupun secara jelas ni kita akan nampak kita macam berada pada pihak yang ketakutan. Tapi ini bukanlah nak menzahirkan kita ni takut ataupun nak menjadikan kita ni orang yang kurang tawakal. Tapi nak menunjukkan kita ni ada pengharapan. Apa saja benda yang berlaku pada kita, kita mengharap pada Tuhan. Kemudian pengajaran yang kedua, dia sebut sini, maksud menjadikan Allah ditengkuk musuh ialah meminta pertolongan Allah supaya menghalang rancangan jahat musuh dan mengambil tindakan ke atas mereka. Jadi dalam doa Nabi guna kaedah perlambangan ataupun metafora. Inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di leher mereka. Nuhurihim tu maksudnya di tengkuk mereka. Sebagai perlambangan supaya orang-orang yang jahat, musuh yang jahat ni kaku. Dia lost, tak ada idea nak buat jahat macam mana. Disebutkan tengkuk kerana musuh akan menghadap seseorang yang ingin dizalimi dengan tengkuknya, ataupun mungkin kerana mencederakan tengkuk adalah cara yang mudah untuk mencederakan musuh. Maka kita meminta Allah menghalang kezalimannya dan mencederakannya jika itu jalan untuk menolak kejahatan yang dilakukan. Ini yang disebutkan dalam kitab Al-Kashif an Haqa'iq As-Sunan. Sebab sebut tengkuk ni, dianya ialah tempat biasanya orang akan lakukan kezaliman. Orang akan pancung, orang akan gantung di situ. Perlambangan. Seterusnya, bagaimana pula Nabi SAW berdoa meminta perlindungan kepada Allah, sedangkan baginda sememangnya dijamin untuk dipelihara oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah Allah Ta'ala sebut, wallahu ya'asimuka minan nas. Allah Ta'ala akan menjaga kamu daripada manusia yang ingin mencelakakan kamu. Itu ayat Quran jelas. Ayat Quran sebut pada kita Nabi ni Allah Ta'ala jamin tidak akan dicelakakan. Kata Al-Imam Ibn Kathir, al-ismatu bima'na al-qatlu. Allah Ta'ala jaga Nabi ni, bermakna Nabi tidak akan ada upaya orang yang boleh bunuh Nabi sehinggalah sampai ajalnya. Tak akan boleh. Jadi daripada ayat tu, tiba-tiba ada doa, Nabi ni baca bacaan bila mana takut ataupun gementar berhadapan musuh. Imam Badruddin Al-Aini, dia sebut beberapa tafsiran ataupun beberapa makna daripada keadaan tu. Yang pertama dia kata, sesungguhnya ketakutan adalah ciri-ciri insan. Manusia ni memang akan ada rasa takut. Walaupun dia kata dia berani, tapi dia akan ada rasa takut. Ketakutan ini membuktikan bahawa baginda adalah insan walaupun ada jaminan dipelihara. Nak tunjuk pada kita, Nabi ni seorang manusia yang boleh kita ikut. Kalau tidak ada riwayat Nabi baca doa bila mana takut berhadapan musuh, kita pun jadi payah nak ikut Nabi. Sebab kita akan sebut, Nabi boleh berani, hati kuat. Kita ni ada waktu, kuat dari mana pun, ada waktu kita akan rasa takut dia. Jadi ini petunjuk menunjukkan Nabi itu seorang manusia, tapi dia tetap bezalah pada manusia biasa. Cuma nak tunjuk pada kita, Nabi nak berikan satu cara bila mana kita berhadapan dengan pihak yang kita takuti. Yang kedua, ataupun ketakutan itu bukan ketakutan ke atas keselamatan diri baginda, sebaliknya ketakutan baginda terhadap keselamatan sahabat. Jadi kita boleh tengok apa yang disebutkan oleh Al-Aini sini,
Takutnya Nabi itu bukan kerana diri Nabi celaka, tapi Nabi takut kecelakaan Nabi mengganggu gugat keselamatan para sahabat. Yang ketiga, adapun doa ini dibacakan oleh baginda bukan kerana baginda takut, sebaliknya untuk mengajarkan umatnya cara berdoa ketika takutkan kezaliman pihak penguasa atau penjenayah. Jadi nak sebut pada kita, ini bacaan-bacaan dia. Tapi ada sebahagian sahabat yang Allah Ta'ala beri pada dia keberanian. Tapi sampai satu babak tu dia takut juga, dia baca doa ni. Antaranya sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ini sahabat yang terkenal. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ni dihantar oleh Umar Al-Khattab untuk menjadi tentera melawan Parsi, melawan Rom. Dia lawan Rom. Jadi dia adalah kumpulan tu, dihantar oleh Umar pergi ke satu kawasan Rom untuk tawarkan Islam, tapi Rom tak balas dengan baik, akhirnya dia ajak perang. Ajak perang, takdirnya tentera Islam yang Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi join dalam tu, dia bukan jeneral, dia bukan ketua, tapi dia salah seorang tentera dalam tu. Kalah tentera Islam. Dia ada siri-siri kekalahan tentera Islam ni banyak tak? Kita jangan duk ingat tentera Islam ni dia menang sentiasa. Zaman Nabi pun kita belajar sirah, Uhud tu ialah tempat kekalahan Nabi dan para sahabat. Jadi Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ni tertawan bersama dengan 40 orang tentera-tentera lain dalam siri peperangan tu. Dipenjarakan oleh gubernur Rom. Dalam riwayat kata Maharaja Rom. Maknanya yang paling top ataupun penguasa tertinggi bagi Rom pada waktu tu, Rom Timur. Jadi Maharaja Rom ni, dia tengok dalam kalangan 40 orang ni ada satu orang yang pernah hidup sezaman dengan Nabi, iaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Nabi dah wafat dah pada waktu ni. Nabi dah wafat dah. Jadi Abdullah Hudzafah As-Sahmi ni diutamakan oleh Maharaja Rom berbanding orang-orang lain. Dan rancangan Maharaja Rom ni untuk Kristiankan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Lalu kata Maharaja Rom, dia panggil Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dia kata, wahai Hudzafah, wahai Abdullah, aku akan beri kepada kamu separuh daripada kerajaan aku, sekiranya kamu akur ataupun nak tukar agama ni. Tawaran Raja Rom, Maharaja Rom. Aku akan beri separuh kerajaan aku. Rom besar. Rom satu kerajaan yang besar. Kita boleh tengok Rom daripada Itali sampai ke kawasan Palestin, itu jajahan dia dulu. Sangat-sangat besarlah jajahan ni. Daripada Eropah nak sampai dah masuk sebahagian negara Arab dah. Separuh nak bagi pada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dengan syarat convert pada Kristian. Apa jawapan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi? Ini sahabat yang berani. Cuma saya nak sebut ada ujung tu dia macam takut sikit. Dia kata kepada Maharaja Rom, demi Allah, dia kata, kalau kamu memberi kepada aku seluruh kerajaanmu, seluruh kerajaan Parsi, seluruh kerajaan Arab, untuk aku tinggalkan agama ni sekelip mata, aku tak akan ambil tawaran tu. Dia dengar perkataan tu, dia jadi bara perkataan tu. Tadi dia tawarkan separuh, dia ni kata, kamu tawarkan seluruh kerajaan atas dunia pun aku tak mau. Bukan kata tak mau tinggal selama-lamanya, tinggal untuk sekelip mata pun aku tak mau. Jadi Maharaja Rom perintahkan untuk dipenjarakan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, tapi simpan dia ni bagi jauh sikit daripada orang lain. Sebab kita ada rancangan pada dia. Rancangannya nak bagi Kristian. Kalaulah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ni boleh Kristian, maka ia menjadi satu benda besar yang kita boleh buat hujah. Sebab dia seorang sahabat tiba-tiba masuk Kristian. Jadi boleh buat hujah yang besar. Bila mana dipenjarakan, Maharaja Rom fikir, apa kita nak buat dengan dia ni supaya dia ikut tawaran kita ataupun dia tukar jadi Kristian. Jadi sebahagian riwayat mengatakan ketika mana dalam penjara tu, dia tak beri makanan kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi sehingga kawan tu tak boleh berdiri. Asalnya boleh semayang diri dalam penjara, tak boleh semayang berdiri dengan sebab terlalu lapar, syadidul ju'. Bila mana dia dah terlalu lapar tu, dikeluarkan balik menghadap Maharaja Rom, tanya, nak tukar Kristian tak? Tak nak. Masuk balik. Lapar pun tak jadi apa. Masuk balik,
bagi dia makanan, tapi makanan tu daripada arak dan juga babi. Bagi yang tu. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dia tahu dia ada peruntukan boleh makan lah. Sebab dia dah terlalu mudarat. Tapi dia boleh kata pada yang hantar makanan, kalau kamu berkeinginan dan kamu nak repot pada Maharaja Rom untuk aku makan, aku tak akan makan. Kuat lah, luar biasa. Okay. Jadi Maharaja Rom pun tukar plan. Dia kata kita keluarkan arak dan babi tu, bagi makanan halal, bagi makan sampai kenyang. Okay, sekarang ni bagi makan pula. Bagi makan sampai kenyang. Lepas daripada tu, bila mana dia dah kenyang, masukkan dalam penjara tu satu orang perempuan penari yang seksi lah, bagi masuk ke dalam. Okay. Tujuannya nak goda, nak suruh kawan tu berzina ke buat apa-apa hubungan yang terlarang. Okay. Jadi Abdullah bin Hudzafah pun makan. Dia tengok makanan tu halal, dia makan. Dia makan sehingga kadar boleh berdiri untuk solat saja. Dah boleh berdiri untuk solat, maka dia pun selesai makan. Bila mana selesai makan, maka tentera pun tengok dia macam dah kenyang dah, masukkan, ikut arahan Maharaja, masukkan dalam penjara tu perempuan, fatatun ghaniyah. Seorang perempuan umur belasan ataupun sekitar 20-an, pakai pakaian yang orang kata apa, menggairahkan, masuk menari depan dia. Tujuan dia nak bagi dia syahid. Okay. Riwayat sebut perempuan tu menari di hadapan dia, betul-betul face to face dengan dia. Dia pun paling ke kiri, paling ke kanan. Dia pun mari menari belah kanan. Dia paling ke kiri, mari menari belah kiri. Lepas tu paling ke belakang, mari menari belah belakang. Dan last sekali Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menghadap dinding. Dan perempuan tu dia sarak. Sarak ni maksudnya dia histeria. Dia menjerit sehingga dikeluarkan oleh tentera, keluar daripada masjid. Maharaja Rom panggil perempuan tu. Kenapa kamu tak boleh goda dia? Dia kata, bila mana aku duduk dengan dia ni, aku tak tahu kamu masukkan aku ni kepada orang ataupun batu. Aku tak tahu. Jawab perempuan tu. Dan aku rasa macam aku lebih lelaki berbanding dia. Aku yang sungguh nak goda dia. Dia kata sehingga perempuan tu kata, la adri a untha ana am zakar. Aku tak tahu aku ni perempuan ke lelaki. Aku pula yang mengada nak kat dia. Dia tak peduli aku walau sekelip mata pun. Maharaja Rom kata, dahsyat. Tentera Islam luar biasa. Okay. Last sekali, ni yang terakhir. Ni part gementarnya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Okay. Maka Maharaja Rom kata, sediakan Khidir. Khidir ni ialah satu tempayan yang besar ataupun satu kawah yang besar. Panaskan air dengan minyak sehingga menggelegak. Lepas tu keluarkan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi sekali 40 orang yang dah kita tangkap, tawanan tentera Islam. Okay. Beratur mereka semua ni di hadapan kawah yang banyak ni. Kawah-kawah yang banyak. Okay. Air tu dah panas dan kita pun tahu dia panas kata bukan sehari, bukan pakai dapur gas Petronas itu ni, dia panas. Okay. Dia kumpul berhari-hari dan dia biarkan panas tu betul-betul maintain dia punya panas dia sampai menggelegak. Dia suruh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi duduk paling depan dan dia cari satu orang, mana-mana banduan penjara dia lempar dalam tu. Bila mana lempar sekejap je, yang naik tulang saja. Maknanya dahsyat lah. Okay. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi tengok, maknanya dia mungkin akan diancam dengan hukuman tu. Okay. Lempar satu, naik tulang. Lempar yang kedua, naik tulang saja. Lempar yang ketiga, naik tulang. Kulit pun tak ada, maknanya hancur lah tu. Okay. Pada waktu tu dia lempar yang ketiga, nampak dia macam nak menangis. Dia takut. Sebahagian riwayat kata dia baca doa ni. Doa yang kita baca tadi lah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Dia baca doa tu. Okay. Maka Maharaja Rom kata, okey, stop. Panggil dia menghadap aku, bagi duduk dekat sikit. Nampak dia menangis, takut-takut dia ni macam nak terimalah, nak consider dengan tawaran kita. Okay. Maka tanya Maharaja Rom, kenapa sebab menangis? Takut mati je? Takut nak kena lempar dalam kawah tu ke? Kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, Tuhan jadikan dia tu berani dan dia tu tidak kecut depan raja tu, Maharaja Rom. Dia kata, aku menangis bukan kerana aku takut dilempar. Aku menangis sebab aku cuma ada satu nyawa. Kalau Tuhan jadikan nyawa aku sebanyak bilangan rambut yang ada di kepala aku
Aku sanggup terjun keluar. Sakit hati Maharaja Rom kena ayat tu. Maknanya kalau ada 1000 nyawa, aku terjun hancur, keluar balik. Terjun balik. Aku nak bagi kamu tengok aku terjun masuk. Dia kata, aku akan jadikan semua daripada hayat aku ni untuk agama. Aku tak akan tukar. Stres Maharaja Rom. Tak tahu nak buat apa. Last kali Maharaja Rom, dia bercakap dengan pembesar dia, Jalis. Jalis ni maksudnya pembesar penasihat dia. Kita lepaskanlah dia. Tak tahu nak buat apa dah. Cuma Maharaja Rom minta satu daripada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Aku minta pada kamu sebelum aku lepaskan kamu dan kamu boleh balik ke Madinah, kamu cium kepala aku. Tu je aku minta. Tak tahu nak buat apa. Raja lost. Jadi bodoh raja depan dia. Tak tahu nak buat apa. Okay. Sebahagian riwayat kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, dia kata, kamu lepaskan semua orang Islam, bawa aku akan cium. Okay. Sebahagian riwayat kata betul-betul dia cium. Sebahagian riwayat kata dia ludah di kepala raja tu. Dia tak cium. Raja tu perasan kena ludah, tapi dia malah nak bercakap. Maknanya dekat dah mulut dia dengan mahkota, dekat dengan dahi raja, dia ludah. Okay. Lalu raja pun kata, Maharaja pun kata, balik kamu ke negeri kamu. Berita tentang beraninya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ni dah sampai ke Madinah. Waktu tu yang jadi Amirul Mukminin ialah Umar Al-Khattab, yang jadi Amirul Mukminin. Okay. Bila mana orang nampak Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi berada di pintu gerbang Madinah, ramai orang-orang keluar. Budak-budak kecil ni sambut dan dengar cerita pahlawan ni, tentera ni. Umar yang paling awal menyambutnya. Umar kata, hak ke atas setiap Muslim untuk mengucup kepala Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi kerana dia berani menyatakan pendiriannya dan dia tak tukar agama. Wa ana awwalu man uqabbilu ra'sahu, dan aku orang pertama yang akan mencium dahinya sebagai tanda penghormatan. Kata Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, wajib hak kepada setiap mukmin untuk berbangga dengan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ni. Nak tunjuk pada kita keberanian. Gementar tu ada. Tengok tu gementar. Wajarlah, mana-mana orang pun sama. Dia berani, dia akan ada sampai satu saat dia gementar. Dia takut. Nak menghadapi sesuatu tu dia takut. Okay. Cuma nak sebut pada kita, orang-orang yang diisi dengan ketakwaan dan keimanan. Ketakutan dia tu dia boleh atasi. Dia tidak tunduk dan dia tidak menyerah. Okay, tengok apa lagi yang dia sebut sini. Saya mempunyai pandangan bahawa semua kebarangkalian di atas ada benarnya. Namun ada satu kebarangkalian lain, iaitu jaminan Allah bahawa Nabi SAW dipelihara daripada musuh, tidak bermakna Nabi boleh melupakan sunnatullah. Antara sunnatullah dalam dunia ini, setiap perkara berlaku dengan sebab dan musabab. Maka Nabi SAW memakai baju besi ketika perang, berdoa minta perlindungan di Badar, dan makan serta minum untuk meneruskan kehidupan. Tawakal dengan Allah tidak bermakna kita perlu meninggalkan usaha. Ibnul Qayyim menjelaskan bahawa bertawakal dengan meninggalkan sebab dan musabab adalah kelemahan dan ia bukannya tawakal. Maknanya baca doa ni ialah satu bab daripada kita bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Bukanlah kita ni menjadi orang yang lemah apa semua, tak. Cuma nak sebut pada kita, kita ada cara kita nak bergantung harap kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Kemudian ada masa lagi, doa yang seterusnya, doa agar boleh membayar hutang. Okay. Doa ni riwayat daripada Tirmizi, iaitu doa yang berbunyi, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar daripada yang haram. Kayakanlah aku dengan kurniaanmu hingga aku tidak meminta-minta kepada selainmu. Okay. Sebahagian para ulama, dia cerita sabab wurud hadis ni, sabab diriwayatkan hadis ni. Okay. Ada satu orang sahabat yang dia duduk dalam masjid. Orang lain dah keluar dah. Dia tinggal dia seorang. Lepas pada salat asar, sebahagian riwayat sebut. Dan ada sebahagian kata lepas pada subuh. Okay. Nabi tengok dia seorang tak keluar, dan Nabi tengok dia macam termenung dalam masjid. Sehingga Nabi tanya pada sahabat ni, kenapa tak keluar pada masjid? Dia pun jawab, dia kata, humumun lazimatni, keserabutan telah melazimi aku, wa duyunun rakabatni, dan hutang-hutang telah dekat dengan aku.
Dia serabut dengan sebab hutang banyak dan juga dia resah terhadap payah ataupun tak bolehnya dia bayar hutang. Lalu Nabi pun beri hadis ni, sebahagian riwayat kata. Sebahagian riwayat lain kata Nabi beri hadis lain, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sebahagian riwayat sebut kata hadis tu. Okey. Tapi hadis ni juga sabab urut ni lebih kurang. Okay. Bila mana Nabi kata kepada dia, mahukah kamu kalau aku berikan satu doa, dengan doa ni Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kamu. Jadi dia pun ambil doa ni daripada Nabi. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Pengajaran daripada hadis ni, saya melihat terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan sarjana hadis tentang status hadis ini. Okay. Sebahagian ulama menilainya sebagai sahih seperti Al-Hakim dan dipersetujui oleh Al-Zahabi. At-Tirmidzi Ad-Diya Al-Maqdisi menilainya sebagai hasan. Al-Albani memilih pandangan ini. Manakala Syekh Ahmad Syakir dan Syuaib Al-Arnaud menilainya sebagai dhaif. Saya melihat khilaf antara sarjana hadis dalam isu ini ialah perbezaan pandangan mereka dalam menentukan siapakah perawi yang bernama Abdul Rahman bin Ishaq. Jika benar hadis ini dhaif sekalipun, hadis ini berkaitan dengan doa dan ianya boleh diamalkan. Jadi ada perbahasan sikit tentang status hadis ni dhaif ke hasan. Tapi yang pasti ianya doa, dan doa ni konsep dia kita boleh amal selagi mana makna dia dan kaifiat dia tidak menafikan benda-benda yang adalah hadis yang sahih. Okay. Hutang merupakan perkara yang seeloknya dielakkan kerana ia membebankan penghutang. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut iyyaka wad-duyun. Hati-hati kamu dengan hutang. Sebab hutang ni humumun fil lail wa khizyun fin nahar. Dia satu keserabutan tengah malam, kita nak tidur kita terfikir tak boleh bayar lagi hutang. Khizyun fin nahar, dan kehinaan pada siang hari. Sebab siang hari pemilik hutang tu main minta hutang pula. Jaranglah orang main minta hutang malam, melainkan dia rajin telajak malam pun minta juga. Cuma biasa minta hutang siang. Maknanya siang orang akan minta hutang, malam fikir tak boleh bayar hutang. Apa yang Nabi sebut tu jelas. Nak sebut kepada kita berhati-hati. Sebab tu dalam Quran, ayat yang paling panjang dalam surah Baqarah, satu muka surat surah Baqarah, ialah ayat berkaitan pengurusan hutang. Pengurusan hutang. Sebab tu Islam ialah agama yang menceritakan tentang bab muamalat ni detail. Terutamanya bab berkaitan dengan urusan kita dengan orang, iaitu berkaitan dengan jual beli, hutang. Okay. Dan hutang ni kalau kita tengok, Nabi larang kita berhutang, tapi ada tak riwayat Nabi berhutang? Nabi berhutang. Sebab tu kalau tengok dalam riwayat, bila mana Nabi ni wafat, Nabi masih lagi ada hutang dengan satu orang Yahudi, dan digadaikan, tergadai dengan orang Yahudi tu baju besi Nabi, baju besi yang Nabi guna untuk perang. Nak sebut pada kita berhutang ni boleh, tak ada masalah pun. Okay. Sebab kita tak tahu kesempitan yang bakal kita hadapi. Okay. Cuma berhutanglah pada keperluan dulu. Keperluan yang utama. Okay. Tapi kalau keperluan tu tidak mendesak, jangan kita berhutang. Okay. Contoh, ada orang tanya soalan pada saya macam-macam. Musim PKP ni, moratorium, ada orang yang terganggu dengan penyakit ni sehingga dia punya ekonomi tu kena kacau sikit. Maknanya dia punya pendapatan bulanan tu ada sedikit penurunan. Okay. Tanya saya, kalau berhutang tak boleh bayar, adakah amalan-amalan yang dia buat ni dia akan terhalang sebab berhutang? Okay. Hakikatnya memang orang yang berhutang ni, Nabi SAW menunjukkan perbuatan Nabi tak mahu salat jenazah orang tu. Sehingga ada satu riwayat, ada satu orang sahabat ni dia meninggal, dia berhutang, Nabi tak mahu salat. Sehingga ada satu orang, Qatadah, sahabat Nabi, dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, hutang dia ni fi zimmati, dalam urusan aku. Maka Nabi pun jadilah imam salat jenazah kepada sahabat tu. Okay. Bila mana keesokan hari, baru tanam sehari, Nabi tanya Qatadah, wahai Qatadah, kamu dah bayar hutang si mati semalam? Dia kata, belum ada rezeki lagi, nanti aku akan bayar. Esok jumpa Nabi, Nabi tanya lagi, wahai Qatadah, macam mana dengan hutang orang tu? Dah bayar? Belum lagi. Lamalah Nabi tanya dia, hari-hari, hampir sebulan Nabi tanya. Hari-hari. Dia jadi malu Allah dengan Nabi. Jumpa Nabi nak cari lorong lain.
Sebab takut Nabi tanya. Sehinggalah Tuhan bagi dia rezeki, dia boleh bayar. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, hari ni aku dah bayar hutang si mati dulu. Maka Nabi kata, al-ana baruda jilduh. Hari ni baru sejuk mayat dalam kubur tu. Nabi sebut lagu tu. Al-an baruda jilduh. Hari ni baru sejuk kedudukan dia. Nak tunjuk pada kita bahawasanya berhati-hatilah dalam berhutang. Bukan larangan berhutang, tapi berhati-hati. Okay. Jadi kalau orang-orang yang tersepit tak boleh bayar hutang, keperluan. Berhutang tu sebab keperluan. Maknanya makanan, minuman, keperluan asas. Dan dia tak boleh bayar. Adakah dia tak boleh bayar tu dengan sebab tersepit rezeki, menyebabkan amalan dia ni tergantung? Para ulama sebut kalau dia tak boleh bayar dalam niat dia nak bayar, tak boleh bayar. Niat nak bayar, tak boleh bayar. Allah Ta'ala tak gantung lagi lah amalan dia tu, Allah Ta'ala terima. Tapi dengan syarat ada perasaan nak bayar. Sebab tu hutang, kalau kita berhutang, kalau kita ada, kita percepatkan urusan bayarannya. Tapi kalau berhutang benda-benda yang dah ada dah pun, tapi saja tambah, dan benda tu yang kita berhutang tu pun, kalau kita tak berhutang dengan dia, kita pun tak mati lah kerana berhutang benda tu. Jadi dia tak termasuk daripada keperluan. Tak termasuk daripada keperluan. Berhutang benda-benda yang tak sepatutnya lah. Kalau kenderaan ni termasuk daripada keperluan lah, tapi kalau banyak sangat pun tak jadi keperluan lah. Okay. Yang kita perlu sajalah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, berhati-hati dengan hutang supaya kita tidak hidup dalam keadaan yang resah. Sebab hutang ni benda yang meresahkan. Tanyalah mana-mana orang berhutang, dia okey tak dengan hutang? Ada orang yang okey. Tapi hakikatnya dia macam, ada juga ralat. Ada orang dia macam okey je dengan hutang, dia dah ada duit pun saja dia buat lambat bayar. Ada orang macam tu. Ramai lah kot orang lagu tu. Tambah-tambah sama 20-20 ni lagi ramai. Okay. Nak sebutnya orang lagi suka nak melewatkan hutang, takjil. Okay. Cuma Nabi sebut tentang si pemberi hutang ni, kalaulah dia panjangkan tempoh, Allah Ta'ala beri pahala. Dia orang yang mari berhutang dengan dia, dia orang yang banyak duit, orang berhutang dengan dia. Okay. Allah Ta'ala, dia ni panjangkan tempoh. Contoh, dalam keadaan macam ni, dia sebut kepada orang yang berhutang dengan dia, tak apa, tak payah bayar. Okay. Itu tak apa. Itu pahala bagi dia. Okay. Tapi yang berhutang tu kena tahu, itu bukan alamat bagi lambat sikit. Sampai dah waktu, buat sedih sikit muka, buat kesian sikit. Nak tunggu kawan tu kata, tak payah bayar lah. Nak tunggu yang tu. Itu tak boleh. Perbuatan lagu tu tak boleh. Bayar hutang tepat pada masanya. Tapi kalau tak mampu, kita ada keazaman untuk bayar. Tapi baca doa ni. Baca doa ni. Jadi orang-orang yang dia bagi hutang ke orang banyak, boleh bagi doa ni pada dia. Boleh bagi doa ni pada dia lah. Cuma nak beritahunya, doa ni bukanlah kita berdoa lepas tu duduk diam. Bila orang nak bagi duit nak bayar hutang BPN orang masuk sekali tu. Okay. Okay. Jadi itu bukan cara betul. Berusaha untuk membayar hutang dengan takat yang kita mampu. Tapi janganlah kita buat hutang yang banyak. Sebab kehidupan lagu tu dia menyusahkan kita. Okay. Jadi setakat tu saja kita punya perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kali yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.